inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam Berita IKIM. Kerajaan negeri berharap Pelan Tindakan Bandar Pintar mampu memperkasakan agenda dalam mempersiapkan semula bandar di negeri Johor bagi merealisasikan hasrat itu menjelang tahun 2030. Sehubungan itu, Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi berkata, terdapat 7 komponen bandar pintar telah digariskan iaitu Smart Government, Smart People, Smart Economy, Smart Living, Smart Mobility, Smart Environment dan Smart Digital Infrastructure. Beliau turut berkata komponen terbabit akan menjadi panduan bagi menghadapi era baru negeri maju yang bukan sahaja berkaitan keperluan penyediaan kemudahan dan teknologi tinggi, malah merangkumi aspek pembangunan modal insan yang berkemahiran serta berpengetahuan. Kerajaan Negeri Perak masih belum mendapat sebarang surat tawaran rasmi daripada Kementerian Belia dan Sukan mengenai cadangan pembinaan Pusat Belia Perak di Ipoh, Perak. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Searani Muhammad berkata, bagaimanapun pihaknya menyambut baik cadangan pembinaan itu untuk kebaikan golongan belia di Negeri Perak. Beliau menyatakan perkara tersebut pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat tindakan pembangunan Negeri Perak di bangunan Perak Darul Rizwan. Pada bulan April lepas, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo berkata, pihak kementerian menyediakan peruntukan sejumlah RM45 juta bagi membina Pusat Belia Perak dan tapak bagi pembinaan pusat berkenaan sudah dikenal pasti di daerah Kinta yang kini memerlukan kelulusan pihak kerajaan negeri. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disiarkan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 8 April 2013, Majlis Makan Malam yang julung kali dianjurkan iaitu Malam Amal Tahajud Cinta telah diadakan di Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Majlis ini merupakan kerjasama dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Yayasan Ihtimam Malaysia, Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia. Tujuan penganjuran Malam Amal ini adalah untuk mengumpul dana bagi membina rumah perlindungan HIV/AIDS serta memberi bantuan kepada orang yang hidup dengan HIV. Antara tujuan lain adalah sebagai usaha pihak JAKIM dalam menjalankan dakwah korporat kepada ahli-ahli perniagaan dan kenamaan di Malaysia. Ia juga membuka minda golongan ini betapa pentingnya pembabitan mereka dalam memberi sumbangan dan menyokong usaha menangani isu HIV/AIDS di Malaysia. Makan malam tersebut adalah tajaan penuh oleh pihak Hotel Grand Hyatt sebagai tanda sokongan dalam usaha menangani isu HIV/AIDS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jom korban PNP? Jap. Korban aku mesti dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat. Apa kata daftar je dulu? Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في
السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم Dengan nama Allah, yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Aspirasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi daripada saya, Siti Rohani Suradi, bersama dengan anda untuk pagi ni, untuk jadual anja. Ada rakan yang tak sihat, jadi saya temankan anda untuk aspirasi 10 pagi hingga 2 petang. 4 jam bersama, macam-macam segmen dan juga info yang nak dikongsikan dengan anda. Anda dah sarapan ke belum? Yang bersarapan, selamat bersarapan. Yang dah kembali bertugas, cuti raya panjang, selamat kembali bertugas. Yang dah mulakan puasa sunat 6 Syawal berserta ganti kadar Ramadan tu, selamat berpuasa. Apapun aktiviti anda, apapun keadaannya, moga dilancarkan urusan. Dan menyusul selepas ini bersama untuk segmen sulung kita, iaitu rancangan syariah dan perundangan bersama, ini pertama kali ni bersama dengan ni Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi pastikan tak ketinggalan untuk ikutinya seketika nanti. Terus setia bersama dengan kami. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana caranya ini agar kau belajar cinta ingat. Biar tidak terkira runutan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Karena mudah menuding jari pada yang lain agar kau keluar dari bebanan itu. Dan sekali lagi beban itu tak beralih hingga menghantuimu lagi. Daripada kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai
takdirnya sukar dibaca, hingga wujud dirimu jua dalil cintanya. Yakin padaku ini dari cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Bagaimana caranya agar kau belajar cintainya? Kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik.
Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami, dan Alhamdulillah kita kembali pada pendengar setiap hari Selasa 10 hingga 11 pagi. Inilah segmennya bersama untuk rancangan syariah dan perundangan pertama kali sebenarnya bersama dengan tetamu yang merupakan antara tulang belakang di IKIM. Dulu pernah bersama tapi semenjak menjadi ketua pengarah IKIM, ini adalah pertama kali bersama dengan beliau. Kita bersama dengan tetamu kita Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa Siti? Alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya kita. Kan masih lagi ramai yang cuti raya, Adina bekerja. Dan Alhamdulillah kita berada hari ini dalam suasana Syawal lagi, dan Syawal tahun ni Syawal yang mengejut. Kan ramai yang terkejut kan. Bila kita raya terkejut ni, ramai yang malam tu lah nak balik rayanya kan. Kedai pula penuh santainya pun semua. Jadi mungkin di awal ni sebelum kita sembang-sembang tentang tajuk kita untuk bahagian kedua hari ini, para pendengar, bagi tajuk Memperkasa Perundangan Syariah, mungkin sedikit pandangan, nak minta pandangan Dr. Azam tentang bila diumumkan raya tu awal, dari segi penetapan tarikh dan ru'yah dan hukum tu macam mana tu Doktor? Mungkin sedikit. Baik, terima kasih Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sahbihi ajmain. Para pendengar sekalian, selamat hari raya, maizahir batin. Jadi kita semua tahulah bahawa penetapan awal Ramadan atau awal puasa, awal Syawal dan penetapan di awal Zulhijjah ni semua dibuat melalui dia punya pengumuman lah. Dia penyimpan pengumuman besar raja-raja lah. Tapi nak penetap tu maknanya kita akan melihat pada anak bulan lah, anak bulan. Jadi baru ni kecoh lah. Orang panggil raya terkejut. Orang kata bukan hari raya, hari. HURRY. Hari. Jadi sebenarnya dia tidak lari daripada ajaran Islam. Sebab kita kat Malaysia kita mengambil pendekatan ada ru'yah dan hisab. Cuma adalah dengar-dengar orang panggil rumors lah, kabar-kabar angin bahawa kita nak raya hari Isnin, tapi itu hanyalah kabar-kabar angin. Tapi dia kena melalui kedua cara dia lah, ru'yah dan hisab. Jadi apa yang berlaku pada petang tersebut ialah makna penetapan ru'yah tu diambil lah sebab kita ada kedua-dua, tapi bila ada kelihatan anak bulan tu maka ditetapkanlah pada esok harinya hari raya lah. Dan kebetulan itu untuk awal Syawal. Walaupun dia terkejut, orang semua terima. Tapi kalau dia awal puasa, dia bila terkejut awal puasa, dia orang kata, kenapa besok nak puasa dah? Jadi manusia ni dia kalau nak puasa dia nak lambat, tapi nak raya nak awal. Tapi biasa saya malam tu bawa saya on the way. Pada saya pun balik Taipei. Orang Perak. On the way lah. Dan perjalanan lah dimaklumkan lah. Raya ramai pun kawan-kawan ada balik telefon, besok raya tau. Kan? Jadi ya, ramai yang terkejut. Saya tengok di tempat-tempat perhentian, saya berhenti di RTK, sampai pakat semua pergi Maidin beli barang nak masak, tak ada barang masak lagi kan. Tapi alhamdulillah itulah ketetapan yang kita ambil, dan dia adalah ketetapan yang selari, dan kita mengikut ulil amr lah. Kita alhamdulillah di Asia Tenggara ni semua negara beraya pada waktu yang sama, hari yang sama, Isnin, kecuali di Singapura. Itu kita kena hormati. Itu ketetapan oleh mereka yang kita tak boleh pertikaikan. Kenapa Singapura raya lewat, nanti ada lagi beberapa negara Islam yang lewat. Itu ketetapan mengikut pemerintah, mengikut apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, iaitu mereka yang arif ataupun mahir dalam bidang inilah. Alhamdulillah kan. Walaupun raya terkejut, sehingga ramai yang seronok kan, saya rasa kan. Walaupun tak rendang tak sempat nak masak kan, kedai dengan cerita ada kedai dah tutup terpaksa buka kan, nak beli telur, beli santan semua. Walaupun ramai yang bermalam raya atas jalan balik kampung kan, tapi seronok walaupun raya terkejut ni. Baik, terima kasih Doktor sebagai pemula bicara kita di awal ini tentang ketetapan raya yang awal sehari itu. Dia orang perempuan lah yang selalu dia kata kena masak kan, tak tidur malam kan, ketupat tak rebus lagi, tak masak lagi. Yang paling teruk ni ayam dengan daging tak ada lagi kat rumah.
Nak sangat rayawan, ambil rayawan. Baik. Baik, kita nak berbalik kepada tajuk kita hari ini. Tentang tajuknya memperkasakan perundangan syariah untuk bahagian kedua. Baik, bila kita bersebut tentang perundangan dan juga undang-undang syariat dan perundangan ini, satu benda yang kata Allah beratnya untuk difahami kan, tapi saya kira Dr. Azam mampu untuk menerangkan dalam cara layman, bahasa yang cukup mudah untuk kita paling tidak pun memahami apa kita perkatakan ini sebagai pengetahuan am kita. Baik, doktor ada memperkatakan sebelum ni tentang tujuan perkara 121A Perlembagaan Persekutuan itu dipinda adalah untuk memberikan bidang kuasa yang lebih kepada mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil, yang mana tak boleh membicarakan kes-kes yang secara eksklusifnya diletakkan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Tapi kalau kita tengok kan, doktor, para pendengar, para penonton, sejak akhir-akhir ni kita dipaparkan dengan beberapa keputusan kes yang seolah-olah macam mengenepikan bidang kuasa yang sepatutnya diberikan kepada mahkamah syariah kan. Jadi orang nampak bidang kuasa sivil tu je yang luas kan. Jadi kalau pergi mahkamah syariah ini berkaitan dengan cerai nikah kahwin tu je lah kan. Tuntutan nafkah itu sahaja fungsi ataupun bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi mungkin Dr. Azam boleh kupaskan tentang tajuk ini dengan merujuk kepada kes-kes di Putra di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Dewan Undangan Negeri DUN Selangor tak mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang yang tersenarai di bawah senarai 1 senarai persekutuan. Dr. Azam. Okey, terima kasih Siti. Sama-sama. Sebenarnya kes Iki Putra ini yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 26 Februari 2021, dan ini adalah rentetan daripada beberapa kes yang sebelum inilah. Kalau kita lihat ada kes sebelum tu, kes Indra Indra Gandhi, saya ingat dalam tahun awal 2020, awal 2020, saya ingat dalam awal 2020 kalau tak silap saya. Ini juga adalah sebahagian daripada rentetan kes ini yang ada berkait rapat dengan bidang kuasa perundangan negeri dalam memberi ataupun menganugerahkan ataupun membuat peruntukan mengenai undang-undang Islam di negeri. Dan bila kita cakap dia memberi kuasa kepada Dewan Undangan Negeri dalam perundangan syariah, dia lain dan tidak bukan, dia berkait rapat juga dengan mahkamah syariah. Jadi kalau kita melihat dalam kes Iki Putra ini, Mahkamah Persekutuan ini secara sebulat suara, tidak ada, bukan majoriti sebulat suara, memutuskan bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang berkaitan dengan hubungan jenis sesama jantina iaitu lelaki adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Jadi undang-undang ni sebenarnya bukan sahaja wujud di negeri Selangor. Ke semua negeri-negeri di Malaysia termasuk di Persekutuan, kita ada enactment kalau di wilayah Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Dan mungkin seksyen dia tu berbeza tapi lebih kurang sama kebanyakannya berkaitan dengan kesalahan inilah, kesalahan ini. Dan akhirnya keputusan Iki Putra ni di bawah Mahkamah Persekutuan dia kata tak sah dan tidak berperlembagaan. Jadi mengejutkan sebab peruntukan ini dah lama ada. Jadi alasan yang diberi oleh Mahkamah Persekutuan, dia kata dalam perlembagaan persekutuan Siti, kuasa utama iaitu primary power untuk membuat undang-undang termasuk undang-undang jenayah di Malaysia diletak di Parlimen. Dia itu bukan diletak di Dewan Undangan Negeri. Sebab ini di Selangor, jadi yang memberi kuasa membuat undang-undang ni Dewan Undangan Negeri. Dia kata Mahkamah Persekutuan kata tak, ini adalah kuasa utama ini adalah di Parlimen. Itu betul, kuasa utama adalah di Parlimen. Badan Perundangan Negeri termasuk Dewan Negeri Selangor dalam hari ini mempunyai kuasa setakat membuat undang-undang yang tidak termasuk dalam kuasa utama Parlimen. Jadi apa yang berlaku ialah kuasa Badan Perundangan Negeri ini di bawah jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri untuk membuat undang-undang adalah berkaitan dengan, kalau dia berkaitan dengan jenayah syariah, ialah pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam. Jadi orang bukan menganut Islam tak boleh terhadap perintah agama itu.
Jadi maknanya Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang berkaitan dalam hal ini kesahan jenayah syariah kepada orang Islam sahaja. Dalam perspektif apa yang disebut sebagai yang against daripada apa disebut perintah agama. Dalam bahasa Inggeris ni, kalau saya boleh share di sini, dia bagi saya dia lebih tepat kalau saya menggunakan dia punya istilah di sini adalah creation and punishment of offences by persons professing religion of Islam against precepts of Islam. So against precepts of Islam ni tafsiran dia, terjemahan dia ada pelbagai. Ada yang kata bersalahan dengan rukun Islam, jadi ada pelbagai. Tapi dalam hal ini precept Islam tu nampaklah ada lebih jelas lah. Jadi dalam hal ini Badan Perundangan Negeri ni dia ada kuasa terhad oleh perkataan kecuali kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk oleh senarai persekutuan. Jadi kita seperti mana dalam slot saya yang lalu, kita ada senarai persekutuan, ada senarai negeri, ada senarai bersama. Dalam hal ini disebut ni adalah senarai persekutuan. Jadi ini senarai negeri. Ini ada senarai bersama. Jadi dalam hal ini senarai negeri. Jadi apa yang ada dalam senarai negeri dan ada senarai bersama, makna Dewan Undangan Negeri boleh buat undang-undang berkaitan itu. Tapi kalau dia hanya di bawah senarai persekutuan, Dewan Negeri tak boleh buat sebab dia tidak diberi bidang kuasa. Ini yang dimaksudkan di sini lah. Oleh itu, jadual ke-9 di dalam senarai 2 senarai negeri juga dihadkan oleh preclusion clause ni. Maknanya dia tak boleh buat lebih daripada itulah. Dan Mahkamah Persekutuan dalam hal ini bersetuju bahawa kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i adalah satu kesalahan yang melanggar precept of Islam. Di dalam jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri, tetapi ianya terhalang oleh preclusion clause tersebut sebab dia kata ini di bawah senarai persekutuan. Oleh yang demikian, menurut Mahkamah Persekutuan sebuah suara, Seksyen 377 dan Seksyen 377A Kanun Kesiasaan sudah pun meliputi kesalahan jenayah persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i, maka Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat Seksyen 28 Indikmen Jenayah Syariah 1965. Secara ringkas ni, kalau saya nak bagi tahulah kepada para pendengar yang mungkin bukan latar belakang undang-undang, dia beginilah. Kanun Kesiasaan terpakai kepada semua, kepada orang Islam dan orang bukan Islam, dan dia di bawah bidang kuasa sivil. Itu kita panggil undang-undang sivil di bawah Mahkamah Sivil. Kita ada juga Indikmen Jenayah Syariah Selangor dalam kes ini terpakai di negeri Selangor hanya untuk orang Islam. Untuk negeri-negeri lain Indikmen Jenayah Syariah negeri masing-masing. Jadi ada dua peruntukan yang sama lebih kurang di persekutuan di bawah Kanun Kesiasaan dan ada satu lagi di bawah negeri. Dalam buku sedang kes inilah di dalam Indikmen Jenayah Syariah di negeri Selangor. Jadi Mahkamah Persekutuan kata ini tak sah yang negeri ini sebab ini bukan bidang kuasa dia. Dewan Negeri tak boleh buat. Ini hanya di bawah persekutuan. Kita akan bincang lebih lanjut. Dia punya perbahasan berkenaan dengan ini ya. So Siti, meskipun begitu, Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa Badan Perundangan Negeri dalam hal ini adalah Dewan Undangan Negeri Selangor masih mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan creation and punishment of offences by person religion of Islam against precept of Islam yang disebut di awal tadi, mengenai kesan-kesan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kesucian agama Islam seperti menghina Al-Quran dan hadis, dan moral seperti minum arak, zina, berkhalwat. Dan ini membawa maksud bahawa kesalahan agama dan lain-lain kesalahan yang disenarai dalam negeri. So dalam hal yang ni, dia kata ini tak jadi masalah. Kesalahan-kesalahan berkenaan akidah, berkenaan moral, arak, zina, khalwat ni tak masalah. Cuma dia kata masalahnya ialah kesalahan berkenaan dengan melakukan hubungan seks luar tabi'i ini sebab ada dalam Kanun Kesiasaan dan ada juga dalam Indikmen Jenayah Syariah dalam hal ini di negeri Selangor. Jadi dalam hal ini, Siti, Mahkamah Persekutuan mengambil pendekatan kes Sulaiman Takrib. Ini kes Sulaiman Takrib ni telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2008 lawan Kerajaan Negeri Terengganu, di mana pada masa itu Tun Abdul Hamid Ketua Hakim Negara ketika itu menyatakan bahawa creation and punishment
of offences ini meliputi limitasi berikut. Mesti ada 4 komponen ini barulah kita boleh guna pakai perkara inilah. Yang pertama, pelaku kesalahan itu mestilah seorang Islam. Kalau dia bukan Islam, tak boleh. Tak boleh kita nak dakwa kalau seorang tu ditangkap melakukan hubungan seks sejenis, dia bukan Islam, didakwa di mahkamah syariah melalui peruntukan ini, tak boleh. Tu. Yang kedua, kesalahan itu bercanggah dengan prinsip Islam. Betul, dia dakwa di enactment jenayah syariah, dia against prinsip Islam. Di kanun kesalahan, dia against prinsip Islam tak? Tak. Sebab dalam kanun kesalahan, dia tak pakai agama sebagai kayu muka, walaupun asal usul masa Inggeris memperkenalkan kanun kesihatan ataupun penal code ini, walaupun kita mempunyai peruntukan yang sama di India yang datang daripada British zaman dahulu, saya dipahamkan ada unsur-unsur agama pada masa itulah. Yang ketiga, kesalahan itu tidak disenarai di bawah senarai persekutuan, iaitu federalis, senarai satu. Mesti ada. Dan yang keempat, hukuman ke atas pesah tersebut mengikut bidang kuasa jenayah syariah di bawah Seksyen 2 Akta 355, iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, di mana hukuman itu yang kita semua tahu tidak boleh lebih daripada 3 tahun penjara, denda tidak lebih RM5,000 dan tidak lebih daripada 6 sebatan syariah, bukan sebatan sivil. Jadi kalau empat-empat ni dapat diikuti, barulah boleh maknanya diguna pakai dalam pendekatan yang diambil oleh Sulaiman Takrib, dan ini juga dibuat dalam kes Iki Putra. Jadi dalam penghakiman Iki Putra, Tun Tengku Maimun, Tuan Mat Ketua Hakim Negara mengambil pendekatan ini sama ada creation and punishment offences itu memenuhi keempat-empat ciri yang saya sebut tadi. Jadi dalam kes Iki Putra ni, dia kata tidak memenuhi syarat ketiga, iaitu kesalahan itu tidak tersenarai di bawah senarai persekutuan. Jadi dia kata ini senarai, ini peruntukannya ada dalam senarai persekutuan. Maka kesalahan persubuhan pertengahan hukuman tabi dalam Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah 1965 Selangor dianggap tidak berperlembagaan, terbatal serta tidak sah. Sebab telah mengambil di bawah senarai persekutuan. Walau bagaimanapun, Dewan Undang Negeri, tambahan lagi, Dewan Undang Negeri dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap jenayah persubuhan bertentangan dengan hukuman tabi kerana kesalahan yang sama itu termaktub di bawah Seksyen 377A dalam Kanun Kesisaan. Meskipun begitu, apa yang saya nak cakap di sini ialah dalam penghakiman Iki Putra ini, Tan Sri Azhar Mohamad yang bersidang bersama, iaitu Hakim Besar Melaya pada masa itu, turut memutuskan bahawa bidang kuasa jenayah syariah diberikan kepada negeri dan mahkamah syariah hanyalah bersifat residu, iaitu baki. Baki yang tidak ada dalam senarai persekutuan, itu saja diberi kepada negeri dan juga kepada mahkamah syariah. Walaupun begitu, Tan Sri Azhar mengatakan bahawa Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor ini dan Seksyen 377A Kanun Kesihatan tidak boleh wujud bersama. Kerana ia boleh menimbulkan diskriminasi yang bercanggah dengan kehendak di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, iaitu equality before law. Kerana seorang itu kalau dia ada perbezaan, seorang umpamanya didakwa di bawah Seksyen 377A dan hukumannya di bawah Seksyen 377B, iaitu hukumannya 20 tahun penjara dan boleh disebat. Seorang lagi di bawah Seksyen 28 yang menjah syariah Selangor sebagai contohnya hanyalah penjara 356 tadi. Dia kata tak sama, dia kata equality ni tak makna against perkara 8. Jadi isu kesamarataan undang-undang ni juga timbul kerana dia kata ada diskriminasi. Seperti mana yang saya sebut tadilah. Cuma apa yang saya boleh share di sini, kalau kita, ni saya nak argue lah. Kalau saya nak argue, saya kata kalau kita nak ambil itu sebagai alasan diskriminasi. Hari ni kita ada banyak kes jugalah. Satu pasangan tu dia seorang Islam, seorang bukan Islam. Ditangkap berkhaluat ke, berzina ke.
Dan dia buat secara sukarela dan umur 16 tahun ke atas. Kalau 16 tahun ke bawah, walaupun sukarela dianggap sebagai rogol bagi perempuan. Dalam kes ini ada konsen sukarela, tapi seorang Islam, seorang bukan Islam, lebih daripada 16 tahun. Yang Islam akan didakwa di mahkamah syariah sebab peruntukan ini di bawah ini majlis syariah. Okey. Yang bukan Islam, tengok dalam kanun kesan ada tak? Tak ada. Maknanya yang bukan Islam dibebaskan. Sebab tak ada masalah. Kecuali dipaksa, rogol, itu ada bawah kanun kesan. Tapi kalau sukarela 16 tahun ke atas, tak ada masalah bagi orang bukan Islam. Jadi yang Islam didakwa di mahkamah syariah adalah hukum 356 tadi, yang bukan Islam bebas. Saya persoal balik, bukankah ini diskriminasi? Jadi kalau kita nak guna pakailah di bawah alasan diskriminasi. Jadi saya pun adalah sangat banyak perbincangan lah berkenaan dengan kes Iki Putra ni yang dibincangkan. Cuma saya agak ralat lah sebab pendekatan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan sebelum ini dalam kes Sukma Darmawan lawan Ketua Pengarah Penjara pada masa itu. Kita ada kedua-dua seksyen, kedua-dua ini berlaku, iaitu ada peruntukan di bawah negeri, iaitu di bawah persekutuan, seksyen 25, atas Sanjana Syariah tahun 1997, dan kita ada seksyen 377A di kanun kesan. So dalam kes itu, Mahkamah Persekutuan mengambil pendekatan yang harmoni. Dia kata kedua-dua ada bidang kuasa, di parlimen pun ada, di luar negeri pun ada, di Mahkamah Syariah pun ada, Mahkamah Sivil pun ada. Cuma bila nak bawa kes salah satu saja. Kalau kes tu telah dibawa ke pemuka pengadilan Mahkamah Sivil, tak bolehlah dibawa ke Mahkamah Syariah. Sebab seorang tak boleh dibawa kes yang sama dalam berlainan mahkamah. Sebab double jeopardy. Ini termaktub dalam Perlembagaan Persoalan. Jadi bagi pendekatan saya lah, saya lebih sukalah kalau pendekatan Sukma ini diambil kembali. Tapi hari ini oleh kerana ini ada keputusan terkini oleh Mahkamah Persekutuan, kita terikat kepada keputusan ini sehinggalah ada keputusan yang lain yang diguna pakai ataupun yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada masa hadapan. Itu untuk yang permulaan lah dahululah. Jadi kalau tengok secara sepintas lalunya, perundangan, sistem perundangan Malaysia dah kira lengkap, kan? Lengkap, kompleks. Tetapi apabila pergi kepada isu-isu tertentu, kes-kes tertentu, kena dilihat secara khusus, kan? Kes A lain cara penyelesaiannya, kan? Jadi mudah-mudahan dengan adanya perbincangan tajuk demi tajuk menerusi rancangan syariah dan perundangan ini, mudah-mudahan kita dapat mantapkan lagi sistem perundangan bidang kuasa baik di mahkamah syariah maupun di sivil. Dan semua orang terbela, insya-Allah, tak kira dia bukan Islam ataupun tidak. Sebelum kita ambil break ni, sebenarnya mahkamah syariah dan mahkamah sivil dia sebenarnya bukan maksud mahkamah sivil itu adalah superior. Mahkamah syariah itu ada inferior. Dia sebenarnya mereka ni kedua-dua mahkamah sivil dan mahkamah syariah ada parallel, berjalan seiring. Apa yang berlaku sekarang ni ialah dianggap mahkamah syariah itu adalah inferior, iaitu lebih rendah. Ini yang menjadi persoalan dan masalah. Mudah-mudahan menerusi rancangan ini kita dapat mengangkat kembali kan persepsi masyarakat bahawa menilai mahkamah syariah dan mahkamah sivil itu, kalau kita nak ibaratkan, biarlah nanti di masa mendatang, langkahnya bermula sekarang, mungkin dah pun dimulakan juga oleh orang-orang lain sebelum ini. Kita nak bila sebut mahkamah sivil, mahkamah syariah, ia ibarat duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Okey. Baik, anda boleh tonton kami di FB Live kami di KMFM FM maupun di radio ikut frekuensi tempat masing-masing. Kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak perlalusi pula satu lagi kes ni, kes SIS Forum Malaysia lawan Kerajaan Negeri Selangor dan MAIS sebagai pencelah. Selanjutnya selepas ini. Jadi nak tahu apa keputusannya dan apa pandangan Dr. Azam tentang kes ini pula, terus setia bersama dengan kami selepas ini. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga
sifat fizikal Rasul dan Orang juga yang soleh peribadi. ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik. Dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Ibu, adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik, tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitas.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Sempena Hari Raya, IKIM mengadakan jualan istimewa buku-buku IKIM dengan potongan harga sehingga 50% bermula 1 Mei sehingga 10 Mei 2022. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga atau hubungi 011-5769-5400. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Negeri Sembilan 102.7. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Masih lagi kita menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan Ketua Pengarah IKIM. Kita ada Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil untuk sembang-sembang tajuk kita memperkasa perundangan syariah bahagian kedua. Baik, tadi kita sebutkan kita nak sentuh kes seterusnya iaitu SIS Forum Malaysia. Tapi sebelum tu, Dr. Azam katanya tambah sikit tadi tu untuk pandangan Dr. Azam tentang kes di Iki Putra. Okey. Jadi sebenarnya daripada keputusan kes Iki Putra oleh Mahkamah Persekutuan yang dikatakan oleh sebab suara oleh hakim-hakim yang memutuskan kes tersebut, pada pandangan saya lah, pada khidmat saya lah Siti, dan saya telah berkongsi dengan banyak platform lah, di banyak platform bahawa kes Iki Putra ni telah merubah konsep asas penubuhan negara. Negara kita ni berasaskan penubuhannya pada 31 Ogos 1997 adalah berasaskan federalisme dengan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu dan juga Persekutuan Malaysia pada tahun 63. Jadi sebenarnya kedua-dua pusat dan negeri ini dianugerahkan bidang kuasa masing-masing dalam membuat undang-undang mengikut jadual ke-9. Senarai 1, senarai persekutuan, senarai 2, senarai negeri dan senarai 3, senarai bersama. Jadi ini yang diberi. Okay. Jadi bagi saya, kes ataupun keputusan kes Iki Putra ini telah meruntuh sistem yang sekian lama telah berjalan di negara ini. Maka
bagi saya pihak eksekutif dan legislatif perlu memperbetulkan tafsiran Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra dengan menggunakan perkataan menggunakan perkara 76 kurungan B kurungan C dan 2 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kena tengok. Maknanya eksekutif dan legislatif kena tengok balik. Sebab sepatutnya macam saya sebut tadi dah. Dia parallel. Tapi nampak sekarang ni dia telah macam dia nak menguasai negeri. Pihak eksekutif perlu membawa usul meminda perlembagaan di Parlimen dengan memasukkan bidang kuasa jenayah di bawah senarai 3, senarai bersama. Sebab sekarang ni kita tahu bidang kuasa jenayah ni di bawah senarai 1 sahaja. Yang senarai 2 yang bawah undang-undang syariah tu tadi against the precept of Islam dia. Against the precept of Islam sahaja yang dibenarkan. Tapi kalau kita masukkan jenayah ni, kuasa jenayah ni di bawah senarai 3, senarai bersama, dia akan orang panggil solve the problem. Menyelesaikan masalah, iaitu di DUN pun boleh buat, di Parlimen pun boleh buat, maka boleh dibawa ke Mahkamah Syariah dan juga boleh dibawa ke Mahkamah Sivil. Pada pendapatan saya lah, bukan pendapatan tu ada duit pendapat saya, pendapat saya lah, pendekatan harmoni, holistik dan secara lateral, bukan literal, lateral, perlu diambil dalam mentafsir sebarang peruntukan dalam undang-undang terutama yang melibatkan agama Islam. Dan ia tidak boleh ditafsirkan secara harfiah ataupun literal seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang tersebut sekiranya yang membawa implikasi yang boleh memudaratkan bidang kuasa Dewan Negeri dalam membuat undang-undang yang ianya mempunyai bidang kuasa tersebut. Jadi kalau kita mengambil pendekatan harmonisasi, ini mungkin dalam slot yang lain saya akan bercakap dalam bab ini secara lebar, panjang lebar, tapi dalam masa yang suntuk ini saya kata pendekatan harmonisasi perlu diambil apabila terdapat konflik bidang kuasa antara undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Jadi prinsip undang-undang Islam yang terdapat dalam undang-undang sivil tidak perlu dibuat pindaan. Panjanglah, nanti dalam slot yang lain saya akan share, kerana ia telah diterima baik oleh semua pihak, sama ada orang Islam atau bukan Islam. Sebab apa yang ada dalam kanun kesesahan ni tak ada orang pertikaikan. Terima baik oleh orang Islam bukan Islam, maka kita boleh terima. Secara sedar ataupun tak sedar, peruntukan dalam kanun keseksaan itu pada hemat saya adalah lebih kurang 70% telah mematuhi Islam. Jadi adalah lebih baik sekiranya peruntukan yang tidak mematuhi kehendak syarak dipinda ataupun dimasuk ke dalamnya, yang akhirnya pemakaian yang dikenali sebagai undang-undang jenayah dalam braket ataupun kod Islam, walaupun dia tak nama Islam, dapat dilaksanakan dalam kerangka kanun kesesaan yang terpakai untuk orang Islam dan bukan Islam. Jadi pendekatan harmonisasi dan pendekatan tafsiran yang holistik perlu kita guna pakai untuk memberi kuasa kepada Dewan Negeri, bagi negeri dan Parlimen bagi wilayah-wilayah persekutuan untuk membuat undang-undang jenayah bagi semua orang, termasuk jenayah syariah bagi orang Islam yang melakukan kesalahan yang menyalahi perintah agama Islam. Jadi itu cadangan daripada kes yang telah diputuskan oleh Iki Putra lah, Siti. Ya, betul. Kita bimbang kalau macam Dr. kata tadi kan, keputusan yang dia buat itu meruntuhkan sistem perundangan yang sedia ada. Sebab nak membina tu berpuluh tahun, nak menghancurkan sekelip mata. Jadi mungkin ada pihak mendengar apa yang pandangan Dr. Azam itu dapat meletakkan kembali perundangan itu di tempat yang sepatutnya. Okey, kita mungkin di hujung ni dapat sentuh sikit ni tentang kes Forum Malaysia lawan Kerajaan Negeri Selangor dan MAIS sebagai pihak pencelah, di mana Mahkamah Persekutuan telah memutuskan secara sebulat suara bahawa DUN Selangor tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkenaan semakan kehakiman dan hanya Mahkamah Tinggi yang mempunyai bidang kuasa berbuat demikian. Dr. Azam, silakan pandangan. Okey. Jadi bila kita bincang, terima kasih Puan Siti berkenaan dengan soalan ini tentang kes Forum Malaysia lawan Kerajaan Selangor dan MAIS sebagai pihak pencelah ni, dia sebenarnya ada dua kes yang dibawa oleh Forum. Tapi yang diputuskan baru ni ialah semakan terhadap keabsahan Seksyen 66A
enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor. Ini juga sama lebih kurang macam KK juga. Iaitu dia kata Dewan Undangan Negeri tidak ada kuasa dalam membuat peruntukan sedemikian. Nanti kita akan bincang, masa agak suntuk, tapi saya tak mau bincang yang satu lagi kes sebab itu tak diputuskan lagi, sebab SIS Forum dia ada juga challenge berkenaan dengan semakan kehakiman terhadap fatwa bertarikh 17 hari bulan Julai 2014. Itu masih lagi belum diputuskan. Yang diputuskan pada 21 bulan Februari 2022 iaitu berkenaan dengan keabsahan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Apa yang saya nak boleh berkongsi dalam masa yang suntuk ni ialah yang dibangkitkan oleh SIS Forum berkenaan dengan keabsahan Seksyen 66A ini ialah berkaitan dengan orang Islam, tafsiran orang Islam dalam Seksyen 2 dan juga Seksyen 66A Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor itu adalah tidak sah. Jadi mereka mempertikaikanlah dua perkara tersebut di Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan telah memutuskan seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadilah. Jadi apa yang difailkan oleh SIS Forum ialah bahawa dia memohon satu deklarasi bahawa peruntukan dalam enactment 66A dan juga tafsiran orang Islam dalam Seksyen 2 di perengan B, C dan D dan F di bawah frasa Majlis Agama Islam Selangor di bawah enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor ini sebagai tidak sah atas alasan peruntukan tersebut adalah suatu peruntukan yang mana Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang itu seperti mana yang saya sebut di awal. Maka peruntukan itu adalah terbatal dan tidak sah. Jadi lebih kurang sama seperti mana di Iki Putra lah, Iki Putra lah. Jadi kalau kita boleh tengoklah sedikit tentang peruntukan Seksyen 66A ini, iaitu bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah bagi semakan kehakiman. Dalam Seksyen 66A Enactmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah boleh demi kepentingan keadilan atas permohonan mana-mana orang mempunyai bidang kuasa untuk memberi kebenaran dan mendengar permohonan bagi semakan kehakiman. Bahasa Inggeris dipanggil judicial review lah, ke atas keputusan yang dibuat oleh majlis atau jawatan kuasa yang menjalankan fungsi di bawah enactment ini. So mereka challenge Seksyen 66A ini. Kemudian mereka juga challenge di bawah tafsiran, di bawah di bawah Seksyen 2(1) berkaitan dengan tafsiran, iaitu dalam enactment ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain. Orang Islam maknanya ataupun ertinya A, seseorang yang menganut agama Islam. Itu orang Islam. Yang kedua, seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapaknya pada masa kelahiran orang itu adalah orang Islam. C, seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam. D, seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam. E, seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut Seksyen 108 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, dan F, seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar bahawa dia ialah seorang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis. Termasuklah Majlis Agama Islam yang ditubuhkan di bawah Seksyen 4 ini. Jadi ini kedua-dua ni di-challenge. Jadi orang Islam selalu orang menggunakan mahkamah syariah hanya ada kuasa terhadap orang Islam. Bagaimana dia pula atas platform institusi, organisasi, sebab dia kata ini hanya dalam senarai 2 senarai negeri di bawah jadual ke-9 pun disebut dengan jelas orang Islam. Jadi apakah ini
maknanya sis forum ni dikira orang Islam kah? Jadi tafsiran ni dia kata ni orang Islam. Jadi macam mana? Awak nak dakwa kami ni? Ini biasalah orang menggunakan orang panggil loopholes ataupun carilah beberapa pendekatan supaya mereka boleh menang kes ini. Jadi kalau kita tengoklah seperti mana yang saya sebut di awal tadilah, kes Indira Gandhi itu, Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa hanya Mahkamah Sivil punya bidang kuasa untuk membuat semakan kehakiman. Okay? Ini kes sis forum ni mereka berujuk kepada kes Indira itu. Maka 9 orang panel, tadi Iki Putra tadi pun sebulat suara kan? Ini pun 9 orang panel Mahkamah Persekutuan sebulat suara memutuskan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 adalah tidak berperlembagaan dan terbatal kerana ia merupakan peruntukan yang Badan Perdana Negeri tidak memiliki bidang kuasa untuk menggumbalnya kerana ianya tidak termasuk di bawah jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri. Dan alasan yang diberi oleh Mahkamah Persekutuan, yang pertama, aspek utama kuasa kehakiman ialah judicial review, iaitu semakan kehakiman yang merangkumi constitutional judicial review dan juga statutory judicial review. Dan Badan Kehakiman Persekutuan Sivil adalah satu-satunya badan yang kompeten untuk melaksanakan kuasa semakan kehakiman. Bukan Mahkamah Syariah, dia kata. Mahkamah Syariah tidak ada kuasa untuk melaksanakan semakan kehakiman. Penggubalan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor secara umum tanpa menghadkan kepada Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Peribadi orang yang menganut Islam seperti dalam senarai negeri adalah tidak berperlembagaan. Konstitusional kerana ia merangkumi semakan kehakiman terhadap kuasa Majlis Agama Islam sebagai pihak berkuasa awam. Okey. Ini yang dikatakan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes ini. Jadi apa yang dikatakan oleh hakim-hakim 9 tadi, jika mana-mana fatwa atau apa yang dilakukan oleh jawatan kuasa fatwa dicabar semata-mata atas dasar pematuhan perlembagaan atau undang-undang, maka ia adalah urusan Mahkamah Sivil, bukan urusan Mahkamah Syariah. Sekiranya persoalannya berkaitan dengan perkara akidah atau kesahihan kandungan fatwa yang diuji bertentangan dengan hukum syarak, maka forum yang sesuai untuk semakan adalah Mahkamah Syariah. Ini yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi, apa yang dikatakan di sini ialah tidak jelas dalam rekod bahawa Seksyen 66A bertujuan untuk meliputi perkara undang-undang Islam sahaja dan bukan perkara dalam bidang undang-undang awam dan kuasa undang-undang awam. Apabila peruntukan itu dilemparkan secara umum dan tanpa had, adalah tidak dibenarkan bagi mahkamah sama ada untuk memperbaiki atau membuat semula statut tersebut. Satu-satunya tugas adalah untuk membatalkannya dan menyerahkannya kepada Dewan Negeri Selangor jika ia mahu untuk mengubalkan semula selaras dengan perkara 2 Senarai Negeri. Ini yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Apa yang saya boleh katakan implikasi daripada keputusan SIS Forum pada 21 Februari 2022 iaitu Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor terbatal dan tidak boleh dikuatkuasakan, dan mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan semakan kehakiman bagi keputusan Majlis Agama Islam Selangor dan juga jawatan kuasa yang ada di bawah MAIS pada menjalankan fungsi di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor ialah Mahkamah Sivil, bukannya Mahkamah Syariah. Dan kes semakan kehakiman di bawah Seksyen 66A ini masih boleh berjalan di Mahkamah Syariah, yang masih berjalan di Mahkamah Syariah tidak boleh diteruskan disebabkan pembatalan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran ini, dan pembatalan Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran ini tidak bersifat retrospektif dan tidak membatalkan apa-apa prosiding yang telah selesai ataupun yang dibuat oleh keputusan Mahkamah
syariah sebelum ini. Jadi apa yang berlakulah dalam masa yang singkat ini, satu RTD telah dibuat, dipanggil round table discussion yang dibuat oleh ada atas inisiatif Menteri Agama, di mana sekretariat itu adalah JAKIM. Kita ada buat satu ni, dan saya dipahamkan ada cara saya panggil penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ataupun kemulut yang kita hadapi. Kita tidak mahu akan datang ada lagi kes-kes yang seumpama ini. Cuma mungkin di sesi yang akan datang saya boleh berkongsi sedikit apakah resolusi daripada RTD yang telah dibuat, kerana kita kesetukan masalah Siti. Ya. Itu saja yang saya boleh kongsi. Dari 45 minit bercakap benda yang